Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat sekali lagi kita jumpa untuk kelas pada hari ini, iaitu berkenaan dengan mata pelajaran muamalat. Muamalat. Hari ini kita nak habiskan tajuk al-qad. Al-qad iaitu hutang. Beri hutang. Okey. Jadi hari ini kita masuk untuk tajuk rukun al-qad. Sebelum itu kita mulakan kelas kita dengan ummul kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Boleh buka muka surat 38 untuk buku teks muamalat. Okey, Ustaz teruskan. Untuk kita tengok rukun al-qad ada 3. Ada 3 perkara dalam rukun al-qad. Yang pertama namanya al-aqidan. Macam biasalah. Al-aqidan adalah orang yang berakad. Biasalah ada 2 orang. Yang pertama pemberi dan penerima hutang. Pemberi hutang dan juga penerima hutang. Yang kedua ada al-maqud alaihi. Al-maqud alaihi iaitu barang. Barang apa yang dihutang. Yang ketiga namanya as-sighah, iaitu ijab dan qabul. Ini rukun ada 3. Okey, pertama kita tengok satu dulu. Al-aqidan. Al-aqidan kenyang pula. Al-aqidan. Okey, al-aqidan adalah 2 orang yang berakad. Okey, 2 orang yang berakad ni namanya pemberi hutang al-muqrid. Al-muqrid yang memberi hutang. Tengok muka surat 38 tadi. Dan penerima hutang namanya al-muqtarid. Al-muqtarid. Namanya penerima hutang. Dengan syarat. Yang pertama al-aqidan mestilah seorang ahlut tabarru. Tabarru. Maksudnya iaitu orang yang sah, orang yang boleh menguruskan harta. Senang cerita orang yang balik dan berakal. Baru jadi sah. Yang kedua, al-aqidan mestilah bukan orang yang mahjur. Mahjur ni maksudnya terhalang. Maksudnya terhalang daripada pandai menguruskan harta. Contohnya kanak-kanak kecil, orang yang gila, orang yang tak ada akal ataupun orang yang bodoh lah. Maksudnya memang orang tu tak boleh, tak pandai. Jadi tak sah bagi kanak-kanak untuk berhutang. Takut hutang-hutang jadi rugi. Habis kanak-kanak tu. Okey. Dan yang kedua tu dengan kehendak sendirilah tanpa paksaan. Okey, itu al-aqidan. Seterusnya kita pergi kepada al-maqud alaihi. Al-maqud alaihi iaitu barang yang dihutang. Yang pertama, mestilah barang tu mempunyai nilai. Hutang jangan barang yang tak ada nilai. Okey, barang yang bernilai contohnya duit. Kita berhutang dengan duit ataupun motor ke kereta. Okey. Barang yang mempunyai nilai pada syarak seperti wang, makanan, kenderaan sebagainya. Yang kedua mestilah sifatnya jelas. Maksudnya seperti jenis-jenisnya apa? Sifatnya apa? Kuantitinya macam mana? Supaya boleh dipulangkan dengan seumpamanya. Kalau tak jelas, dia akan menjadi masalah bila kita nak memulangkan hutang tersebut. Tidak harus dihutangkan barang yang tidak boleh dibuat jual salam ataupun tempahan. Seperti barang yang tidak dapat ditentukan jenisnya. Atau adanya terlalu sedikit sehingga sukar untuk kita pulangkan semula. Contohnya kamu hutang gula. Gula saya nak 3 butir, 4 butir. Kan susah tu nak pulangkan kan? Okey. Seterusnya kita tengok kepada as-sighah iaitu lafaz ijab dan qabul. Macam biasalah lafaz ijab dan qabul mestilah syaratnya lafaznya kena tunjuk kepada makna hutang. Contoh 2 orang ini berbual, yang seorang menjadi ijab. Lafaz ijabnya contoh, saya hutangkan kepada kamu duit ini. Duit ini RM50. Okey, jadi yang si qabul yang menerima diucap saya terima sebagai hutang. Itu contohnya sighah lafaz ijab dan qabul. Okey. Banyak lagi lah. Contohnya saya hutangkan, saya beri milik kepada kamu benda ini dan kembalikan semula seumpamanya. Lepas tu dia jawab saya terima wang atau barang ini sebagai hutang. Itu contoh lafaz lah, ada dalam buku teks. Okey, seterusnya akad juga hutang boleh menjadi fasid. Fasid ni rosak. Kalau rosak ni macam mana? Kalau rosak ni jika disyaratkan memberi manfaat dan keuntungan kepada pemberi hutang. Contoh
Dia boleh jadi rosak kalau contoh dia ada syarat. Contoh si penerima hutang tu disyaratkan untuk bayar barang yang elok, sedangkan barang yang dihutang tu adalah sebaliknya. Contoh dia kena bayar pula dengan lebih baik barang yang dihutang tu, padahal barang tu adalah barang yang rosak, ataupun barang yang kurang daripada bayaran yang disuruh tu. Jadi benda tu, jadi dia punya akad tu akan menjadi rosak. Okey. Sebaliknya, jika penerima hutang membayar lebih dengan kerelaan hatinya, maka itu boleh. Tapi kalau si penerima hutang tu nak bayar lebih saja je tanpa disyaratkan, boleh dengan kerelaan hatilah, tanpa paksaan. Okey, tu boleh. Jadi hikmah al-qad ni adalah satu, memenuhi tuntutan agama. Kenapa memenuhi tuntutan agama? Sebab amalan tolong menolong. Mungkin dia susah dulu kan, kita hutang kan dia. Nanti kalau dia dah okey, dia pula tolong kita, macam tu. Okey. Yang kedua, amalan ini juga dapat mengukuhkan hubungan silaturahim, persaudaraan. Contoh musim-musim Covid ni, banyak ada juga orang yang sanggup berhutang banyak-banyak. Walaupun dia hutang, insya-Allah kalau dia dah senang nanti dia akan bayar balik. Okey. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah orang yang susah. Kita ni orang Islam kena saling bantu insya-Allah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Semoga semua dapat manfaat daripada pembelajaran hari ini insya-Allah. Okey, nanti latihan buat pada buku aktiviti. Itu Ustaz bagi tahu muka surat. Okey, itu saja. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana lafi husn illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.